Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Imam, seluruh jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, sama-sama kita mulakan perkongsian ringkas antara Maghrib dan Isya kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu 'alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دعوته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memanjatkan kesyukuran yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurniakan kepada kita ruang masa dan peluang untuk memakmurkan rumah Allah ini. Allah jugalah yang mengurniakan kepada kita ketenangan dan kedamaian hati sedang dalam kehidupan kita, tugasan dan kerja kita, urusan-urusan kita di luar banyak memberikan ujian dan cabaran kepada diri kita. Namun atas segala isu dan masalah serta perkara-perkara yang kita lalui sebagai seorang Muslim, sebagai anggota masyarakat, sebagai seorang bapa dan juga ahli keluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memberikan kepada kita ketenangan dan kedamaian menerusi ibadah dan kesungguhan dalam kita memastikan semua yang kita lakukan ini niatnya adalah untuk Allah, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung perkongsian pengajian kita berkaitan tentang kekeluargaan menurut Al-Quranul Karim, dan berdasarkan dapatan kita daripada Al-Quran, sesungguhnya perkara yang paling besar yang berlaku di antara seorang bapa ataupun seorang ibu dengan anak-anaknya adalah menerusi aktiviti yang dinamakan sebagai komunikasi ataupun hubungan, sama ada secara lisan ataupun secara fizikal yang digambarkan dalam Al-Quran. Tidak kurang daripada 10 tempat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memasangkan dan menjodohkan komunikasi di antara ibu bapa dengan anaknya, dan daripada 10 ini 9 daripadanya adalah berkaitan tentang komunikasi, perbualan dan perbincangan di antara seorang ayah dengan anaknya. Satu itu adalah ibu dengan anaknya, tetapi majoritinya 9 daripada 10 itu adalah berkaitan komunikasi antara ayah dengan anak. Daripada gambaran awal ini memberikan kepada kita bahawa pengajaran besarnya sebagai seorang ketua keluarga, sebagai seorang bapa, maka seharusnya yang paling banyak berkomunikasi dan memperuntukkan masa untuk ahli keluarga dan anak-anaknya adalah seorang bapa ataupun seorang lelaki yang dipanggil sebagai ketua keluarga. Kita tidak mampu untuk menjadikan alasan bahawa aku kerja, masa aku banyak habis di luar, tugas aku mencari nafkah, memastikan di atas meja ada makanan dan dapur itu istilahnya berasap, penat balik ke rumah
tak ada masa dan ruang untuk berkomunikasi, sama ada untuk memberi ataupun menerima maklumat daripada anak-anak. Tidak juga boleh kita gunakan alasan bahawa ini adalah kerja sang isteri ataupun ibu. Sementarahan kita sebagai suami, ketua keluarga, kita penat mencari rezeki sepanjang hari ataupun sebahagian daripada malam, maka kita rasakan apa-apa isu-isu dan perkara-perkara yang melibatkan anak-anak, yang ini mak engkau sajalah yang selesaikan. Kerana berdasarkan dapatan Al-Quranul Karim, yang paling banyak meluangkan masa untuk mendengar dan juga berkongsi komunikasi dengan anak-anak adalah bapa itu sendiri. Dan insya-Allah ada ruang selagi mana terdaya kita akan lihat satu persatu. Saya ambil pada malam ini perkongsian satu daripada 10 babak dan watak di antara yang digambarkan dalam Al-Quranul Karim adalah menerusi surah Yusuf. Boleh rujuk dalam surah Yusuf bermula pada ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idz qala Yusuf li abihi. Tatkala Yusuf alaihi salam dia berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahandaku, inni ra'aitu, sesungguhnya aku ketika mana tidur tadi, aku telah pun melihat dengan jelas dalam tidurku itu, ahada asyara kawkaban, ada 11 bintang, wasyamsa, dan matahari, satu itulah matahari, wal qamara, dan juga bulan, ra'aituhum, aku melihat mereka semua ini li sajidin, sujud kepadaku, kata Yusuf alaihi salam. Berdasarkan kepada ayat yang keempat dalam surah Yusuf ini satu daripada 10 komunikasi yang berlaku yang digambarkan dalam Al-Quran. 9 daripadanya adalah berkaitan tentang ayah dengan anak lelakinya, dan satu adalah berkaitan ibu dengan anak. Lantas yang pertamanya kita lihat, Nabi Yusuf alaihissalam ketika itu belum dilantik sebagai Nabi dan Rasul. Usianya itu adalah usia muda. Namun sebagai seorang ayah, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, yang diketahui umum di dalam kitab-kitab sirah, kitab sejarah, Nabi Ya'qub alaihissalam ini anaknya ramai. Berdasarkan riwayat ada sekurang-kurangnya 12 orang anak yang dimiliki oleh Nabi Ya'qub alaihissalam. Kita kadang-kadang di rumah tu ada 1-2 anak lelaki pun dah tunggang langgang. Bukan rumah kita tunggang langgang, kita pun dah tunggang langgang, tak tahu nak jejak tanah, yang mana yang nak marah, yang mana nak nasihat, yang mana yang nak dipegang, yang mana nak kena didokong, yang mana yang perlu dipujuk, yang mana yang mesti diberi makan. Kadang-kadang hanya dengan beberapa anak sekalipun telah mengambil banyak masa kita, dan dalam masa yang sama emosi kita juga dalam berkomunikasi dengan anak-anak. Orang yang ramai anak ini, subhanallah, biasanya digambarkan dia tidak punya masa yang eksklusif dan banyak yang boleh diberikan kepada setiap seorang anaknya. 12 orang anak. Namun daripada ayat yang keempat ini memberikan gambaran pertama kepada kita. Apabila Nabi Yusuf alaihi salam ketika itu dan para nabi dan rasul ini, walaupun mereka belum dilantik sebagai nabi dan rasul, sama ada yang mereka lihat secara fizikal ataupun yang mereka nampak, digunakan dengan istilah ru'ya. Ini ada pada ayat berikutnya, gambaran ataupun apa yang dilihat jelas di dalam mimpi, kesemuanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
Dan Nabi Yusuf alaihi salam ini memberitahu itu dengan nada yang tenang kepada ayahandanya. Dan ayahandanya itu Nabi Ya'qub alaihi salam yang mempunyai ramai anak, maka dia memberikan masa yang cukup untuk mendengar perkongsian dan dapatan daripada anaknya. Sebagai seorang ayah, kita ini manusia biasa. Kita tidak mampu untuk jadi Superman. Kita tidak boleh menyelesaikan semua masalah. Kita tidak mampu untuk jadi hero, untuk selamatkan dan tolong anak kita selesaikan apa juga masalahnya. Kita hanya berusaha sebaik mungkin agar kita sebagai ketua keluarga ataupun ayah dapat berada di situ ketika anak kita mengajukan sama ada pertanyaan ataupun masalah ataupun minta rujukan, jawapan dan sebagainya. Dan pertama sekali yang dibuat oleh Nabi Ya'qub alaihi salam adalah mendengar daripada awal hingga akhir apa yang nak disampaikan oleh anaknya, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Kedua, menerusi ayat yang keempat, seni ayat Al-Quranul Karim dalam surah Yusuf ini, Nabi Yusuf alaihi salam dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dan panggilan dengan lafaz ya abati. Perkataan ya abati di dalam bahasa Arab membawa makna wahai ayahandaku ataupun wahai abah dan ayah yang aku kasihi, yang aku sayangi. Wahai ayah, wahai abah, daddy ke yang aku cintai dan sayangi. Di situ ada makna perkataan sayang, cinta, kasih dan sebagainya. Kalau kita ingat-ingatkan balik, kita sandar, kita rujuk, kita renung balik, agak-agaknya bila kali terakhir anak kita panggil kita sebagai seorang ayah dengan panggilan yang sebegitu, yang ada makna kasih, yang nampak di situ rasa sayangnya itu sayang yang ikhlas, bukan kerana kita membelikan mainan untuk dia atau kita memberikan wang saku lebih untuk dia pada bulan-bulan tertentu, maka dia panggil kita dengan panggilan yang lembut, bukan kerana dia mengharapkan sesuatu daripada kita. Lantas anak itu panggil dengan panggilan yang paling lembut, sama ada ayah ataupun abah, ayahanda, bapa, bapak dan sebagainya. Agak-agaknya bila kali terakhir kita mendengar panggilan daripada anak yang menenangkan jiwa kita? Pada ayat yang keempat ini, bila Nabi Yusuf alaihi salam boleh menyampaikan dengan ungkapan yang sedemikian, ia menunjukkan beberapa perkara telah pun berlaku, komunikasi awal telah pun berlaku. Apa dia? Yang pertamanya adalah ianya menunjukkan betapa hubungan baik di antara seorang ayah, iaitu Nabi Ya'qub alaihi salam dengan anaknya dan anak-anaknya 12 yang lain, antaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Ia memang telah pun sedia rapat. Hubungan itu memang kukuh. Kerana itu bila anak tadi panggil ayahnya dengan panggilan yang lembut, dengan suara yang baik, dia bukan dibuat-buat. Dia bukan kerana adanya kepentingan yang anak tadi nak, tetapi kerana anak tadi melihat, menyayangi, mengasihi dan berterima kasih kepada ayahnya. Seingat kita dulu, peringkat-peringkat umur kita ni yang dah 50 ke atas ni, ketika mana sekali-sekala ibu dan ayah kita dapat bawa kita makan luar, makan di luar daripada rumah, artinya di kedai, restoran dan sebagainya, yang jarang-jarang kita dapat menu sebegitu. Kita sudah tidak jumpa lagi sekarang ini anak-anak bila duduk di meja dengan ibu dan ayahnya dibawa makan di restoran yang mungkin harganya itu agak tinggi, mahal daripada biasa.
wajah mereka, melihat kepada wajah ayah ataupun ibu, mengucapkan terima kasih, senyumnya ketika mana mendapat makanan dan juadah yang dihantar ke meja. Pada fikir saya, zaman saya kecil tahun 70-an dulu berlaku. Tapi sekarang ini jangankan yang jauh, dalam keluarga sendiri pun, bawalah anak kita untuk makan di restoran ataupun hidangan buffet yang menawarkan harga berpuluh, malah mungkin beratus ringgit seorang. Nak mendapatkan wajah anak dengan senyum, ucap terima kasih, dengan wajah yang gembira melihat makanan, subhanallah, ia seakan sudah tidak berlaku lagi sekarang. Menu yang hebat, makan yang sedap, ayah tadi sanggup untuk mengeluarkan duit yang lebih, tetapi itu dia tidak dapat reaksi itu daripada anak-anaknya. Zaman 60-an 70-an dulu, bila dapat sekali-sekala ayam ataupun menu-menu yang hebat ini, nampak pada wajah anak itu girang gembira menerima menu itu. Tapi sekarang sudah tidak berlaku. Itu dalam komunikasi di mana ayah ataupun ibu mengeluarkan bajet yang lebih sedikit untuk ada sesi istimewa dengan ahli keluarganya, ada meraihkan sesuatu kejayaan anaknya. Tetapi jarang kita dapat lihat anaknya pun nengok muka mak ayahnya pun kurang, masing-masing mungkin dengan telefon pintar masing-masing. Lebih seronok bertentang mata dengan handphone masing-masing berbanding dengan menatap dan melihat wajah ibu dan ayah mereka. Antara itu, anak ini akan memanggil ibu dan ayahnya dengan panggilan yang mak ayah itu tenang, sejuk dengar. Kesemuanya bermula dengan hubungan yang rapat sebelum daripada itu. Dia panggilan mesra ini dia tidak boleh dibuat-buat, dia mesti datang sebelum, lebih awal daripada itu. Keduanya, sebagai seorang ayah, komunikasi Nabi Ya'qub alaihi salam ditunjukkan pada ayat yang keempat dalam surah Yusuf ini, di mana walaupun beliau memiliki anak yang ramai, dan anak itu akan dilihat dalam surah Yusuf ini pada ayat-ayat yang berikutnya, mempunyai pelbagai PL. Perangai anaknya ini, dia punya range itu sangat besar, daripada yang paling baik kepada yang paling sampai ke peringkat sanggup untuk menipu, melakukan komplot, dan juga berhasad dengki sesama adik-beradik sendiri. Ini adalah merupakan warna-warna yang ada di dalam anak-anak dan ahli keluarga Nabi Ya'qub alaihi salam. Namun apabila diajukan dengan satu perkongsian, anaknya nak cerita, maka Nabi Ya'qub alaihi salam mendengar dengan baik dan menyantuni apa yang nak disampaikan oleh setiap satu daripada anak-anaknya. Dalam kes ini, iaitu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengurniakan ilmu dan ilham kepada nabinya, iaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, bahawa apa yang dilihat oleh puteranya ini, Nabi Yusuf alaihissalam, adalah merupakan satu bukti bahawa Nabi Yusuf alaihissalam akan dilantik sebagai Nabi dan Rasul seperti mana dia. Namun kerana dia memiliki anak-anak yang lain, apa yang dinyatakan kepada anaknya itu Nabi Yusuf alaihissalam sebagai respon ada pada ayat yang berikutnya, iaitu bila Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan pada ayat yang kelima, ya bunayya, wahai anak andaku, la taqsus ru'yaka. Qala ya bunayya, Nabi Ya'qub alaihissalam berkata, wahai anak andaku. Tadi diguna ayahanda, kali ini digunakan perkataan bunayya yang bermakna anak andaku, ataupun apa juga pangkat, panggilan, gelaran, nama timangan yang lembut, yang kita seronok
kita panggil anak kita tadi, maka itu yang digunakan oleh Nabi Ya'qub alaihi salam, dan beliau menyatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, janganlah kamu ceritakan apa yang kamu nampak dalam mimpimu tadi itu, iaitu 11 biji bulan, bintang, matahari dan bulan, kesemuanya sujud kepadanya. Jangan ceritakan ini kepada adik-beradikmu. Fayakidu laka kaida, dirisaukan kalau sekiranya sampai berita ini kepada adik-beradik kamu, maka mereka akan mengada-adakan ataupun melakukan satu perancangan, dan kemungkinan perancangan itu adalah perancangan yang tidak baik. Mengapa? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, kerana sesungguhnya syaitan adalah merupakan musuh yang nyata dalam melaga-lagakan sesama manusia, apatah lagi sesama adik-beradik. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana perlakuan seorang ayah dan komunikasinya bila menerima satu berita besar. Bukan semua 12 anaknya ataupun 11 ketika itu, tetapi seorang daripada ramai anaknya, iaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Dan pertamanya sekali pada benda yang besar sebegini, sebagai seorang ayah, Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada puteranya Nabi Yusuf, jangan cerita perkara ini kepada ikhwatika. Digunakan pada ayat yang kelima ini perkataan ikhwatika, artinya saudara mara kamu. Memberikan gambaran pertamanya yang kita sebagai seorang ayah ataupun kita sebagai seorang atuk, datuk, toki bagi tahu kepada anak ataupun cucu kita, pertamanya adalah bagaimana sekalipun perangai dan PL adik-beradiknya itu, anak-anak kita yang lain, walaupun ada satu ataupun dua anak kita yang lebih baik, yang jauh lebih cemerlang, yang lebih hebat daripada anak-anak kita yang lain, sebagai seorang bapa, Nabi Ya'qub alaihissalam bersifat adil. Adil dalam erti kata dia tunjukkan bahawa kepada Nabi Yusuf alaihissalam digunakan pada ayat yang kelima ini perkataan ikhwatika, yang bermakna saudara sedarah sedaging kamu. Apa-apa sekalipun yang berlaku, bagaimana bentuk tindakan, reaksi, tipu daya, hasad dengki daripada adik-beradik kamu, kamu kena ingat satu perkara, bahawa ini adalah adik-beradik. Fungsi seorang ayah, sama ada kita ini jenis yang mudah bercakap dan bersembang, banyak kita bercakap, ataupun kita mungkin jadi ayah yang tipikal, yang orang kata orang lelaki ni sebagai ayah dia tak banyak sembang, banyak dia duduk kat tangga, nyanda depan TV, tak sembang banyak dengan anak dia. Mana-mana satu daripada dua itu ni adalah karakter kita. Sama ada kita jenis tak cakap banyak dengan anak-anak, hanya perlu je baru kita sembang, ataupun kita ini memang biasa berkomunikasi secara lisan dengan anak-anak kita. Sifat yang macam ni tak boleh nak tukar, sebab ini adalah perangai masing-masing. Macam sastrawan negara Zainal Abidin Ahmad Za'ba, Pendeta Za'ba sebut dalam bukunya yang berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri. Perangai itu memang hak mutlak diri kita sendiri. Kita tidak boleh salahkan orang lain dengan perangai yang kita buat, kerana itu adalah pilihan diri kita sendiri. Kita tidak boleh salahkan orang lain pada benda-benda yang memang kita sendiri buat. Contohnya, kalau sekiranya orang lain buang sampah tapi kita pun buang sampah daripada kenderaan kita, daripada dalam keluar,
Kita tak boleh nak marah orang lain sebab kita pun buat yang sama. Itu perangai kita. Kita tidak boleh salahkan bos kita di tempat kerja kerana memberikan dan mengenakan peraturan dan hukuman pada kita atas kesilapan disiplin kerja yang kita buat. Kerana perangai kita yang melakukan itu menjadikan adanya sebab, kesan-kesan dan konsekuensi dia. Kita tidak boleh salahkan orang lain. Khatib yang berkhutbah Jumaat contohnya, kalau kita tertidur ketika khutbah sedang disampaikan, khutbah pertama, kedua, kita tidur, kita tidak boleh salahkan khatib kerana semata-mata pada kita khatib menyampaikan khutbah dengan cara yang tak menyeronokkan. Aku jadi ngantuk. Ngantuk kita itu kena patah balik pada diri kita. Kita tidak boleh menyalahkan orang lain dalam semua perkara. Antaran itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam potongan ayat yang ke-79 dalam surah An-Nisa yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang bermaksud segala apa yang baik yang kamu rasa orang nampak pada diri kamu itu baik, hebat, kamu lebih daripada orang lain, special kamu ni, orang nampak kamu hebat, cepat-cepat pulangkan kehebatan itu. No, ini bukan daripada saya, ini dari Allah. Faminallah, ianya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita syok sendiri lebih sangat orang puji kita, sedangkan itu sebenarnya Allah bagi kepada kita. Tetapi pada benda-benda yang buruk, yang lemah, yang kurang, yang lekeh, yang tak sempurna, yang cacat itu berlaku daripada perangai kita sendiri, cara kita sendiri hidup, maka Allah sebut dalam ayat ini famin nafsik. Ini antara ayat yang menunjukkan adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan Allah tak tahu perangai kita. Segala benda yang kita buat, orang tahu ke tak tahu, Allah Subhanahu wa taala nampak, Allah rakam, Allah catat, Allah tahu. Tetapi pada benda-benda keburukan, kelemahan, kekurangan, khilaf dan dosa yang kita buat, bila buat benda tu perangai kita, maka perkara pertama sekali yang kita buat adalah tunjuk pada diri kita sendiri. Ini salah aku yang dah tahu tapi aku lupa, aku yang dah tahu tak boleh buat tapi aku buat juga. Walaupun ada orang nak gunakan ayat, kalau Allah tak izinkan aku buat jahat, aku tak buat. Subhanallah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang buruk tu kita kena balik semula pada diri kita, kerana perangai bergantung kepada diri sendiri. Seperti mana dalam buku tulisan Pendeta Za'bah, bekas sastrawan negara. Muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah sekalian, lantaran itu Nabi Ya'qub alaihi salam mengajarkan yang pertama, walaupun hebat mimpi yang dialami oleh anak andanya Nabi Yusuf alaihi salam, pertama sekali diingatkan puteranya ini, apa juga keadaan adik-beradik kamu, ini adalah ikhwatika, ini adalah adik-beradik kamu. Buruk ke teruk macam mana sekalipun, dia adalah merupakan alaqah ijbariyah. Dalam bahasa Arab yang dia membawa makna hubungan darah daging yang telah pun Allah letakkan. Maksudnya sesiapa saja yang jadi adik-beradik di dunia ni, bagaimana keadaan adik dia, dia suka tengok abang orang lain, dia lebih teruja tengok adik-beradik orang lain, teruk macam mana sekalipun keadaan adik-beradik dia, ini adalah hubungan darah daging yang Allah dah tetapkan. Kita manusia tak boleh pilih. Kita tak boleh kata, tak naklah kau jadi adik aku, ambil orang lain, yang ni lah jadi adik aku, yang ni lah patut jadi abang aku, yang ini abang yang ada ni satu dul tak jadi apa pun. Tak boleh, kerana ia telah pun diletakkan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kedua, pada ayat yang kelima ini menerusi lafaz ikhwatika, mereka itu adalah saudara mara kamu, menunjukkan bahawa dalam kehidupan di dunia kita kena bagi tahu kepada anak-anak, mereka bukan sahaja perlu untuk menyediakan diri dan memelihara diri mereka daripada keburukan yang ada di luar rumah. Anak-anak kita perlu diajar agar matang dan bersedia untuk menghadapi pelbagai PL dan perangai daripada adik-beradik sendiri. Subhanallah, banyak berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kawan dengan kawan ni berselisih faham, kawan dengan kawan bermusuh bergaduh, dia boleh baik dengan satu gelas teh tarik saja. Maksudnya nak berbaik semula itu agak mudah berbanding dengan kalau ada khilaf, salah faham, tak setuju, apatah lagi bertengkar, berkelahi dan berselisih pandangan antara adik-beradik yang menyebabkan 4-5 hari raya pun tak bertegur, sanggup untuk tidak ziarah rumah adik-beradik. Kita punya anak dengan adik-adik kita punya anak, mereka adalah sepupu yang tak ada kena-mengena dengan perseteruan kita sebelum ni, pun terheret sama. Kita pun tak ajar anak-anak kita untuk menyayangi, mencintai sepupu-sepupunya ataupun dua pupu anak-anak buah kita yang lain. Mengapa? Kerana berlakunya khilaf, dan adik-beradik ini bila bergaduh, maka nak membaiki itu bukan mudah, dan adalah amat malang kalau sekiranya ibu dan ayah tidak berusaha dalam kita masih hidup ini untuk memastikan yang anak-anak kita mereka sama adik-beradik. Dalam Nabi Ya'qub AS ini 12 orang anaknya, adik-beradik itu 12. Nak memastikan agar mereka matang dalam berhadapan apa juga isu yang berlaku dalam ahli keluarga, dalam saudara mara, dalam adik-beradik dan sebagainya. Kita tak nak dalam keadaan kita dalam keadaan yang tak tenang, sengsara di sana apabila kita meninggalkan dunia ini, dan anak kita sesama adik-beradik, anak kita semua bercakaran antara satu sama lain. Lantas apa yang mesti dibuat? Yang ketiganya, sebagai ketua keluarga dan ayah, komunikasi kita dengan anak ini adalah kita tutup apa-apa kebarangkalian ruang yang boleh menjadikan anak-anak kita sesama mereka bergaduh sesama sendiri. Ruang yang ditutup oleh Nabi Ya'qub AS pada ayat yang kelima ini adalah memberitahu kepada anak-andanya Nabi Yusuf AS, jangan cerita kelebihan yang kamu ada ini, jangan sebar, jangan bagi tahu, jangan cerita kepada adik-beradik yang lain. Ibu dan ayah khususnya, dia mesti mencipta ruang dan masa agar anaknya ini, khususnya anak lelaki, bila anak kita ini besar, dia akan ingat sekurang-kurangnya ada satu momen, ada satu tempoh masa, ada satu peristiwa yang cerita dia itu hanya dia dengan ayah dia saja yang tahu. Bukan merahsiakan sewenang-wenangnya, tetapi mesti ada satu kenangan yang anak ini tadi, baik nasihat ayah dia ke, ataupun apa yang ayah dia buat, yang memang itu menjadi suatu penguat kepada diri anak tadi bila ayahnya itu telah pun semakin berusia, ataupun kalau ayahnya itu telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ada ikatan, ada benda, ada pengajaran yang dia bawa sepanjang hidup dia, kenangan baik dia itu dengan ayahnya. Benda ini mungkin adik-beradik yang lain tak tahu, dan itu juga memberi pengajaran pada kita bahawa tak semua benda boleh dikongsikan dengan semua. Keadilan, kesetaraan seorang ayah dalam memastikan nafkahnya,
sara hidupnya itu, makan pakainya, kebajikan diberikan kepada anak-anak dan ahli keluarga, itu berjalan setiap masa, setiap detik. Tetapi dalam masa yang sama, setiap anak-anak tadi itu, mak dan ayah ni dia tak boleh buat atau main pukul rata. Setiap seorang itu dia ada karakter dia, dia ada cara dia dan sebagainya. Antaran itulah kalau saya ingat dulu ketika bertugas di luar negara, anak saya sekolah dekat luar negara, negara orang putih sana, sampai kepada hari untuk terima report card, kad kemajuan pelajar, kita ini anggap kad kemajuan biasalah. Dia akan cerita berapa A, berapa B, dekat bawah tu dia tulis usaha tangga kejayaan, ataupun sila cuba lagi, anda cemerlang, tahniah, usaha lagi dan sebagainya. Tetapi laporan yang saya terima untuk salah seorang anak saya, dan setiap anak yang lain pun saya dapat juga, tebalnya begini. Tunjukkan kamera gini. Menunjukkan tebalnya itu berpuluh muka surat. Apa yang ada dalam tu? Guru kelas tadi, anak saya ketika itu sekolah rendah, dia tak ceritakan tentang anak saya dapat A dalam subjek ni, A minus dalam mata pelajaran ni, tidak. Tetapi dia ceritakan karakter dan perangai anak saya ketika sepanjang berada beberapa jam di sekolah, dan bagaimana sebagai seorang penjaga, guru tadi dia menyelesaikan masalah. Antara yang tebal ni saya nampak dan saya baca, dia bagi tahu anak saya ni salah seorangnya mudah merajuk. Anak lelaki tapi dia mudah merajuk. Bila merajuk dalam kelas, dia tutup buku, dia pandang tingkap keluar, dia tak nak nengok ke dalam, dia tak nak dengar dah apa guru dia cakap, merajuk. Kebiasaannya bila berlaku gitu, jangankan cikgu di sekolah, kita pun tak larat. Aku pun penat lah dekat pejabat, macam-macam kerja buat, balik kau nak merajuk, kau merajuk suka tingkau lah. Kau masuklah dalam bilik, pandai-pandai kau. Kita pun tak mampu dan tak larat nak bagi ruang masa. Tapi guru tadi dalam laporannya kepada saya, dia nyatakan dan tulis kepada saya secara terperinci. Seingat saya, ni dah berbelas tahun dulu dah, tidak kurang daripada 8 langkah. 8 langkah apa yang mesti dicadangkan kepada saya sebagai bapa untuk buat bila anak saya buat perangai dalam kelas. Pertama, dia kata bila merajuk, sebut nama anak saya, pergi dekat dengan anak, letak dan tepuk bahu anak tadi 3-4 kali. Jangan cakap apa-apa lagi, sekadar tap on the shoulder, supaya anak tadi nampak yang cikgu aku ada, bapa aku ada, mak aku ada. Dia nak kongsi ke tak kongsi cerita dia tak apa-apa, tapi dia ada. Kedua, berikan kepada anak tadi buku bahan bacaan yang tak ada kena-mengena dengan pengajian ataupun subjek kelas yang sedang belajar. Bagi dia benda lain untuk dia hilangkan rasa boring dia, rasa tension dia dan sebagainya. Ketiga, sembang dengan dia, masa sembang pandang. Ini cikgu cerita ni. Pandang mata anak tadi dan sembang. Yang keempat, berikan kepada anak tadi sesuatu yang boleh menggembirakan. Buat kelakar, buat lawak, buat joke dan sebagainya. Satu demi satu dia buat, sehingga saya rasakan subhanallah, cikgu ini lebih banyak berkomunikasi dengan anak aku daripada aku sendiri. Yang kedua ni seakan guru tadi, dia kenal anak saya lebih daripada kita kenal dan lebih daripada kita bersembang, berkomunikasi dengan anak kita. Subhanallah, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masuk waktu Isya, ada rezeki kita sambung lagi pada ayat yang kelima daripada surah Yusuf ini, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya. Terima kasih pada Tuan Haji Fazil dan juga semua atas jemputan. Allahul musta'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah, subhanakallah, bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.
wa tawassaw.